Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Ayahanda Tan Sri Pengurusi Tetap, yang saya kasihi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, yang saya kasihi Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO, yang saya kasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Naib Presiden merangkap Perdana Menteri Malaysia, yang saya kasihi Yang berbahagia Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Naib Presiden UMNO, yang dikasihi Yang berbahagia Datuk Seri Khalid Nordin, Naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap, Ketua Pergerakan, Ketua Wanita UMNO, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Ketua Pergerakan Puteri, Yang Berhormat Susah Agung, Yang Berhormat Bendahari Agung, yang berbahagia Ketua Perangan, yang saya kasihi kekada saya Yang Berhormat Tan Sri Haji Noor bin Haji Omar, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor, yang juga merupakan individu yang telah banyak mendidik daripada seawal saya menjadi Esko Pemuda Bahagian 25 tahun yang lepas. Yang dihormati Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, yang berbahagia ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang saya kasihi rakan-rakan kepimpinan ketua-ketua bahagian, yang dirahmati Allah, para perwakilan, tidak dilupakan mentor saya Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, mantan Presiden UMNO. Bosku. Memulakan perbahasan yang terakhir ini, Tan Sri Pengurusi Tetap, ada dua kerugian besar yang terpaksa saya tanggung. Pertama, seksa menunggu untuk berbahas, dan yang keduanya, semua yang nak dicakapkan telah pun dikatakan oleh pembahas sebelum ini. Jadi pada akhir pembahasan sebagai pembahas, pertamanya mewakili negeri Selangor, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah. Pertama sekali, izinkan saya yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap, daripada melihat ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden sewaktu di Johor. I was right behind of him. Dalam ucapan menyambut kemenangan itu, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden telah memberikan pengiktirafan dan penghormatan kepada semua yang telah pun bertugas, bertungkus lumus untuk memenangkan pilihan raya negeri Johor. Daripada pengarah pilihan raya, Tok Mat, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Bosku, dan tak lupa kepada Datuk Seri Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Dan dalam ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden semalam, saya selaku juga pemimpin muda, tua tidak, muda pun tidak, 50-an, dalam ucapan dasar Presiden semalam, di awal ucapan dasar Presiden sekali lagi, di depan khalayak, di depan jutaan ahli UMNO yang menyaksikan secara langsung, Yang Berhormat Presiden sekali lagi memberikan penghormatan kepada semua yang terlibat yang saya sebutkan tadi. Sehingga kan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden minta untuk bangun, memberikan standing ovation kepada Yang Berhormat Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor dan yang lain-lain. Tetapi kita lupa, arkitek sebenar kepada kejayaan ini, insan yang mengatur, insan yang menyusun, insan yang memungkinkan, seperti apa Yang Berhormat Datuk Seri ucapkan dalam ucapan penggulungan tahun 2018,
Yang mana waktu itu juga saya sebagai pembahas daripada Negeri Selangor. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden menyatakan, we will be back. Bagaimana caranya? Hari ini, depan mata kita, kenyataannya, realitinya, Perdana Menteri Malaysia adalah Naib Presiden UMNO Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Arkitek kepada kejayaan ini tidak lain dan tidak bukan ialah Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dan saya minta kita bagi satu standing ovation kepada Presiden UMNO yang telah menyusun dengan begitu baik. Pelbagai tomahan, kononnya jajaran baru nak bekerjasama dengan PKR DAP, nak bawa keluar UMNO. Hari ini UMNO berdiri megah dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Ini kenyataan, tuan-tuan. Ini realiti yang tak boleh kita nafikan. Tan Sri Pengerusi izinkan saya sedikit nak berkongsi balik antara itipati ucapan saya pada tahun 2018. Di pentas sebelah sana, Yang Berhormat Datuk Seri Najib duduk di depan. Saya masih ingat masa itu kekanda saya Yang Berhormat Datuk Seri Aziz Rahim sedang dibawa ke mahkamah. Hari yang sama saya menyatakan, mood dalam Dewan ini cukup pilu. Kita kalah pada pilihan raya yang ke-14. Dan itu merupakan hari pertama keluarga UMNO berhimpun semula. Sayu, pilu, terasa terhina, rasa terpukul, kita rasa kita hilang segala-galanya. Parti yang disebut parti ini telah masuk longkang. Parti ini dikatakan dengan pelbagai nama. Pemimpin kita diseret dengan tuduhan-tuduhan yang tidak logik dan masuk akal. Mereka menggunakan, they really use their power. Mereka benar-benar menggunakan, once you are powerful, make sure, once you in power, make sure you are powerful, otherwise you are bloody fool. Mereka gunakan kuasa itu. Mereka lantik Latifah Koya sebagai Pesuruhjaya SPRM. Lantik Tommy Thomas sebagai ketua atau Peguam Negara. Orang yang terlibat dalam parti DAP. Orang yang menyusun membela kes Lim Guan Eng dilantik sebagai Peguam Negara. Can you imagine? Akhirnya bersusunlah kepimpinan UMNO kita dibawa. Dan itulah kita bermula. Jangan lupa where we start. Hari ini nikmat yang Allah berikan mungkin sementara. Kalau kita lupa di mana kita bermula. 2018 kita hilang segala-galanya. Kekanda saya yang amat berhormat Perdana Menteri waktu itu menjadi pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Terima kasih kekanda yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi pengurusi perhubungan UMNO Selangor selama setahun. Terima kasih, kita ingat jasa yang amat berhormat memimpin Selangor. Saya dilantik sebagai Ketua Perangan UMNO Negeri Selangor. Saya dengar tadi ucapan kekanda saya Datuk Awi, dalam tak ada kuasa dilantik jadi Ketua Perangan. Kita baru jadi Ketua Bahagian, tak apa. Terima kasih. Saya kata kekanda saya, bang, insya-Allah saya cuba buat yang terbaik. Masa itu tak ada kawan, kawan lari. Saya pernah duduk dengan Yang Amat Berhormat dalam pejabat Yang Amat Berhormat, datang dengan kereta Honda Civic, dia pegawai seorang Yang Amat Berhormat bawa. We have nothing. Kita hilang segala-galanya, hilang sekelip mata. Jadi, para perwakilan yang saya kasih sekalian, kita bermula balik. Saya katakan tadi, arkitek ini tidak lain dan tidak bukan presiden yang menyusun. Menyusun langkah demi langkah, strategi demi strategi. Menyusun akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Dengan doa seluruh ahli UMNO dan rakyat. Kerajaan 66 hari sebab Datuk Seri Najib mengangkat sumpah di Masjid Kampung Baru, 66 hari on the dot. Jatuh kerajaan Pakatan Harapan dengan tiba-tiba. Naik kerajaan Perikatan Nasional.
kita semua, waktu itu saya sendiri sebagai Ketua UMNO bahagian Gombak, dan semua rakan-rakan dan saya percaya seluruh kepimpinan UMNO bersetuju dengan hanya satu cadangan, yakni memberikan balik mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Dan itulah juga yang dipersembahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tapi apakan daya, angkanya tak cukup. 43 dengan PAS 18, 71 tak cukup. Akhirnya diminta kerana COVID baru datang dan Kerajaan Perikatan Nasional terbina. Alhamdulillah, rakan-rakan, abang-abang menjadi menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Maka bermulalah kembali era kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional. Apa yang berlaku saya nak ceritakan. Kekanda Yang Berhormat Perdana Menteri ingat, masa kita di Selangor, kekanda saya Tan Sri Noh, kita ada pilihan raya Semenyih. Mana Datuk Johan? Kita ada pilihan raya di Semenyih. Apa yang kita ada masa itu? Kuasa tak ada, agensi kerajaan tak ada, duit tak ada, apa pun tak ada. Yang kita ada semangat ahli UMNO daripada seluruh negara yang tidak goyang. Itu kekuatan kita. We have nothing. Kita masuk pilihan raya Semenyih dengan kekalahan 9,000 sebelum itu. Kita susun langkah demi langkah, berjumpa dengan pengundi. Allah menentukan menang majoriti 3,000 undi, 12,000 swing vote berlaku di pilihan raya Semenyih. Datang lagi pilihan raya yang lain. Kita tak ada apa-apa. Apa yang kita ada, tak ada apa-apa. Bosku turun, presiden turun, timbalan presiden turun. Kita semua turun. Hari ini kita bercakap pula soal kita belum bersedia kalau nak berhadapan dengan pilihan raya. Bila masa UMNO tidak percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin itu. Kalau kita percaya perjuangan kita betul, kita yakin ini perjuangan yang tak salah, masuklah, Allah akan bantu kita. Selagi mana kita berada dalam perjuangan yang betul. Setuju tuan-tuan? Minum dulu. Hari ini kita banyak pula capua. Belum bersedia. Duit tak cukup. Jangan lupa please, saya merayu. Ingat balik where we start. Kita tak ada apa. Ashraf tak ada apa. Zahidah tak ada apa. Kak Noraini tak ada apa. Bekerjalah wanita-wanita ni turun. Saya ingat kita sewa satu rumah. Duduk 65 orang. Rumah 2 bilik air. That's where we start. Kekanda Yang Berhormat ingat kan? That's where we start. Kerana kita yakin UMNO tak pernah salah. UMNO yang kita lakukan ialah sebuah perjuangan. We are not a political party. Kita sebuah perjuangan. Itu mesti kita tahankan. Tiba-tiba kita jadi risau. Tan Sri yang dipertua. Saya faham. Saya dah ambil peluang ini merumuskan. Itu baru intro. Ha? Astaghfirullahaladzim. Saya nak merumuskan. Masya Allah. Daripada usul yang dibentang oleh sahabat kita daripada Melaka dan disokong oleh sahabat kita daripada negeri Kedah. Dalam 8 perkara yang telah dibentangkan, saya ingin mengutarakan 2 perkara daripada usul itu. Saya fikir saya tak payahlah jelaskan panjang lebar kerana ramai orang dah bercakap sebelum saya. Ucap tahniah pada Datuk Seri Shaniza tadi. Wanita hebatlah Iron Lady ni. Saya nak menyentuh 2. Satu ialah mandat baru yang disebut dalam usul itu. Keduanya berkisahkan kepada usul pemilihan parti. 2 perkara. Memang benar. Di bawah ahli-ahli bercakap soal pembubaran. Bubar tu maksudnya mandat barulah. Kerana ahli-ahli di bawah ni yang mereka faham bubar. Tetapi dalam usul disebut mandat baru. Apa maksudnya?
Tan Sri Yang di-Pertua, saya faham, kita semua faham, kita semua pemimpin dalam ni, kita faham untuk membubarkan parlimen, ianya mestilah melalui satu proses dan akhirnya daripada parti pergi kepada jemaah menteri, kemudian jemaah menteri membawa kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini prerogatif yang di-Pertuan Agong. Kita faham tu. Tetapi saya nak bercerita dalam masa yang pendek ini, kenapa? Kenapa tiba-tiba ahli yang ada di seluruh negara, saya akui di Gombak sendiri, saya ucap terima kasih tahniah, walaupun ahlinya yang keempat tertinggi dalam keahlian, yang pertama dalam Semenanjung, insya-Allah Tuan doakan lepas ni Gombak kita akan kembalikan kepada Barisan Nasional mudah-mudahan. Ahli-ahli di Gombak bertanya kerisauan mereka, Dato', apa berlaku ni? Kenapa ini berlaku? Kenapa semua daripada kita bencadang dan bercakap soal pembubaran? Perkara pertama yang saya nak jelaskan ni, saya minta maaf terlebih dahulu. Saya menyusun jari 10, mohon maaf. Kerana ini hari keluarga UMNO. Kita kena bercakap benda yang benar. Kenapa ahli di bawah risau? Sebab daripada episod kedukaan yang kita lalui, semua pemimpin yang ada di atas bekerja sebagai satu pasukan. Semua. Satu arahan, satu pelaksanaan. Bila kita dah ada sedikit kuasa, sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional, tiba-tiba kita, ahli-ahli tahu, saya tahu, tuan-tuan tahu, ini realiti. Tiba-tiba kita lihat, ada sebahagian kecil daripada kita terlihat sebagai jurucakap Parti Pribumi Bersatu PBBM. Bila ahli tengok tidak selesa, pemimpin buat satu kenyataan, belum sempat Abakau ke, Mahathir ke, siapa jawab, ada orang kita yang tukang jawab bagi pihak mereka. Ini yang melibatkan ahli kita hilang keyakinan kepada sebahagian daripada kita dalam parti. Sebab Tan Sri Yang di-Pertua, wajah yang ada di depan ni, mereka tak ada langsung kepentingan apa pun untuk diri mereka. Hanya UMNO yang mereka nak martabatkan. Saya nasib baiklah Tan Sri pengurusi yang saya sayang, abang saya lantik saya pengurusi Yayasan Bank Rakyat. Dia sayang terbagi timbalan pengurusi Yayasan Bank Rakyat. Lain, saya tak pernah jumpa siapa. Minta maaf. Saya bukan bawa fail pergi jumpa sebab arwah bapa saya pernah pesan, hidung boleh kena di bumi, misai jangan bagi kena di lantai. Sebab itu maruah yang mesti kita jaga dan pertahankan. Jadi ini bukan soal ada dapat. Datuk Sri Najib saya nak cerita tentang Tan Sri ini betul. Arwah ayah saya kawan baik dengan bosku. They are brothers. Satu projek pun saya tak pernah dapat daripada Yang Berhormat Datuk Sri Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Hanya saya pernah mohon 3 juta untuk banner jejantas jalan kaki di Seri Gombak. Sebab anak-anak tu kena langgar, Datuk Sri Najib terus luluskan. Tapi saya kenang jasa dia. Melantik saya memang rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Tetapi melalui beliau, melantik saya sebagai senator selama 6 tahun. Dan sehingga hari ini, saya makan pencen itu dan ahli keluarga saya berjumlah 5,700. Jadi bila pemimpin, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pemimpin berada dalam kesusahan, jangan kita lari. Kita sedihlah. Lebih ramai yang kita tahu dapat macam-macam dulu. Kita tahu. Bila goyang sikit, turut sama hentam. Dalam parlimen, hentam orang kita sendiri. Dan ini tidak betul untuk generasi muda macam kita. Ini bukan satu contoh yang baik.
Contoh yang baik ialah kita setia pertahankan pemimpin kita dalam susah dan senang pemimpin kita. Ya. Ini saya sebenar. Adil. Bukan dalam pemimpin susah, kita cari tokoh baru. UMNO bukan itu. UMNO ialah perjuangan. Dan kita mesti berani berada dalam parti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat dan rahmati Allah sekalian. Ini yang menyebabkan ahli rasa takut, gusar. The confident level. Dia rasa takut, ahli di bawah tak tahu apa-apa. Wanita-wanita daripada hujung semenanjung sehingga hujung Sabah, ahli-ahli kita tak tahu apa-apa. Dia risau tengok keadaan ini. Kerana banyak, ada 2-3 orang jadi juru cakap. Betul kan tuan-tuan? Kita tengok semua tu, kita tengok. Ini kita bercakap soal mendapatkan mandat baru. Belum habis Perhimpunan Agung, ada juru cakap bagi pihak-pihak tertentu. Saya nak bagi tahu, masa Muhyiddin Yassin Abakau menjadi Perdana Menteri, pada bulan Julai, sebab saya tak boleh salah, ni fakta. Pada bulan kenyataan media yang Muhyiddin Yassin buat, masa dia menjadi Perdana Menteri, apa dia kata? Pilihan raya akan dibuat pada Julai 2022. Itu kata dia masa dia jadi Perdana Menteri. Dan apa lagi? Memorandum Persefahaman Transformasi Kestabilan Politik yang ditandatangani akan berakhir 31 Julai 2022. Tang mana salah bila Ali mengutarakan mandat baru? Tak salah. Kita faham proses itu. Kita tahu ini bukan kuasa mutlak Perdana Menteri. Tetapi bincanglah top 5. Cari satu keputusan yang terbaik. Kesianlah parti UMNO ni. Kita nakkan kuasa bukan untuk Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi timbalan Perdana Menteri, nak jadi menteri-menteri, tidak. Kita tahu yang amat berhormat Perdana Menteri. Struggle. Saya tahu, kita pun dengar-dengar. Yang amat berhormat Perdana Menteri awal lagi nak meluluskan bantuan KWSP itu. Tapi ada sekatan. Yang ni tak setuju, yang ni ugut, yang ni tak nak. Sebab mereka tahu yang memperjuangkan KWSP ialah pemimpin UMNO untuk rakyat. So mereka akan rugi. Mereka akan rugi kalau kelulusan itu dibuat. Tapi saya nak ucap tahniah juga. Walaupun dalam keadaan itu yang Bapak Perdana Menteri tetap memberikan kelulusan 10,000 kepada rakyat yang memerlukan. Jadi dalam keadaan ini kita mahu mandat baru bukan kerana pangkat dan jawatan. Kita mahu mandat baru bukan kerana gilakan kuasa. Kita mahu mandat baru kerana kita mahu Malaysia kembali bangkit di persada dunia. Kita mahu mandat baru bagi memastikan nasib rakyat Malaysia terus terbela sampai bila-bila. Sebab itu kita perlukan mandat ini. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, Ya, yang dikasihi ayahanda saya, ya. Saya nak suruh dia berhenti pun tak ada celah. Dia main tempo nak itu cukup tinggi. baru lagi ya. Itu baru separuh masa yang pertama. Saya nak masuk kepada separuh masa yang kedua. Dah, nak ni masa simpanan dah ni. Ada masa kesederaan ada yang dia. Ya, sila gulunglah. Saya ni kali yang keempat. Gamentah ni sampai sekarang ni habis belencun. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, pemilihan parti ada disebut dalam usul ini. Saya nak merayu kepada yang saya kasih yang berhormat, Tok Mat selaku pengurusi jawatan kuasa pengurusan. Kita faham, cuma saya rasa kita semua ni tak tahu mekanismenya bagaimana. Mungkin nanti dalam ucapan penguluman Tok Mat boleh jelaskan sama ada kita akan ada EGM ke, kita akan buat surat bertulis ke, dan itu saya fikir kita akan sokong kerana di awal-awal lagi kita telah memberikan persetujuan jangan diadakan pemilihan parti terlebih dahulu. Saya sendiri tak ada masalah macam Sanisa. I'm ready. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kawan-kawan yang jadi ketua bahagian, kawan-kawan yang jadi timbalan,
kawan-kawan jadi naib, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri AJK bahagian 20 orang menawarkan diri. Esko pemuda wanita puteri 15. Mereka menawarkan diri dalam keadaan UMNO hilang kuasa. They know they will struggle untuk membawa UMNO kembali ke persada. Mereka berani pegang jawatan itu. Kita mesti percaya kepada mereka untuk terus sehingga pilihan raya yang ke-15. Ada yang dapat korban segala-galanya. Duit ASP ada simpan sikit habis. Mana-mana yang disimpan habis untuk jaga parti. Jadi bukan soal takut. Membujur lalu melintang patah buka gelanggang kita masuk. Tetapi ini bukan masanya. Yang kita khawatir, abah kau ni dulu dalam UMNO. Mahathir ni pernah pimpin kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu pemilihan UMNO ini, dia punya kadang-kadang pergeseran lebih teruk daripada kita nak menangkan pilihan raya. Dia tahu itu. Dia tahu how to divide and rule kita. Dia gunakanlah mungkin orang kita. You bercakap soal pemilihan parti dulu. Pastikan pemilihan parti berlaku dulu. Dan akhirnya yang kita risau, bila pemilihan parti berlaku, yang kalah akan dijemput dengan kapet merah untuk menyertai mereka dan lawan kita semula dalam pilihan raya. Ini strategi pecah perintah. Bukan saya percaya Presiden tak takut kalau nak ditandingi. Timbalan tak takut nak ditandingi. Semua anak Presiden tak takut. Kita pun tak takut nak ditandingi di peringkat bahagian. Tetapi strategi mesti betul. We will fight and we will fight them hard kali ini dalam pilihan raya yang ke-15. Jadi tuan-tuan, Alright. thank you sir. Di akhir, saya nak merangkumkan dan merumuskan semua ni. Jangan duk pecah silat pula ramai orang. Ha. Saya bagi pihak UMNO Selangor, Ya, ya. mewakili rakan-rakan di Selangor, Ya. kami nak merayu kepada top 5 yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, yang amat berhormat kekanda saya Naib Presiden yang merangkap Perdana Menteri, kekanda saya Tok Dek, terima kasih banyak bantu saya dengar, walaupun saya tak pernah jumpa Tok Dek lagi, tapi kawan-kawan kata Tok Dek pun banyak bantu kadang-kadang. Tan Sri Noh, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri Khalid Nordin, bincang 5 orang. Kalau balik, bawa bosku sekali ajak bincang, mungkin minta pandangan. Jadi dapatlah satu keputusan yang mutamat. Saya percaya ahli di bawah ni. Ahli di bawah ni, kalau selagi dia tak lihat UMNO ini tak ada goyang-goyang, dia akan sokong. Kalau dia tengok ada 2-3 orang, mula-mula macam tak apa betul sikit, mereka akan bangkit dan pertahankan. Jadi di akhir kalam sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir. Hujungnya pantun satu saja. Perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Ayuh seluruh orang-orang parti, kita pastikan mandat baru akan membawa UMNO dan Barisan Nasional ke mercujaya. Pisang berangan dibuat pengat. Rasanya manis sungguh lazat. Bulatkan tekad, kuatkan semangat. Kepada Allah di pohon rahmat. UMNO Selangor menyokong usul dasar Presiden pada Perhimpunan Agung pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO. Terima kasih. Terima kasih.